Beberapa bulan selepas Perang Badar, telah datang salah seorang daripada ketua suku Najd bernama Abu Barak berjumpa Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahawa penduduk kawasan beliau sudah mula memeluk Islam dan meminta Rasulullah SAW menghantar guru-guru bagi mengajar penduduk kampung mereka. Rasulullah SAW pada mulanya enggan, tetapi setelah mendapat jaminan keselamatan, Rasulullah SAW telah bersetuju dan telah menghantar 70 orang terdiri dari kalangan para hufaz yang juga dikenali sebagai qurra. Setelah tiba di perkampungan Najd, anak saudara Abu Barak iaitu Amir ibn al-Tafyal telah mengumpul penduduk untuk menyerang 70 qurra ini. Walaupun Abu Barak tidak bersetuju, Amir telah berjaya mengumpul sejumlah pengikut untuk menyerang rombongan ini. Amir sebenarnya pernah bertemu Rasulullah SAW dan pernah meminta salah satu dari 3 perkara daripada Rasulullah SAW, iaitu 1. Rasulullah SAW melantik beliau sebagai raja di kalangan rakyatnya, orang-orang Badui. 2. Rasulullah SAW melantik beliau sebagai pengganti. Atau 3. Jika Rasulullah SAW tidak memenuhi 2 tuntutan itu, beliau akan berperang dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tidak mengendahkan tuntutan beliau. Jadi Amir sememangnya mempunyai niat jahat terhadap Rasulullah SAW. Ketua kumpulan Qurra adalah Haram ibni Malhan, dan ketika beliau sedang berunding dengan Amir, beliau ditikam dengan pedang menembusi tubuh beliau. Haram telah berkata, Allahu Akbar, demi Tuhan Kaabah, aku telah memperolehi kemenangan. Jabar yang telah menikam beliau kemudian menceritakan semula berkata, apabila aku mendengar kata-kata Haram ketika beliau dibunuh, barulah aku faham nilai ajaran Islam sebenar dan kemudian aku memeluk Islam. Apabila kumpulan Qurra ini telah dikhianati dan dibunuh, berita telah sampai ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merasa amat kecewa. Ini juga kerana bilangan sahabat yang terbunuh adalah besar, hampir sepadan dengan kehilangan seperti ketika kekalahan pada perang Uhud. Sejak dari itu, Rasulullah SAW telah melaksanakan doa kunut pada setiap solat subuh selama sebulan, mendoakan agar mereka yang khianat mendapat pembalasan. Peristiwa ini yang dikenali sebagai Bi'rum Ma'unah telah menjadi pengajaran yang penting kepada umat Islam. Umat Islam perlu agar sentiasa berwaspada pada pengkhianatan yang mungkin boleh berlaku. Pengajaran ini juga terpakai kepada umat Islam pada masa kini. Selang beberapa hari, Umayyah Ad-Damri, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, telah bertemu dengan 2 orang dari Bani Najd, iaitu kaum yang telah membunuh kumpulan Qurra. Mereka sedang tidur di bawah sepohon pokok. Apabila Umayyah bertanya siapakah mereka, mereka menjawab dari Bani Najd. Apabila mereka kembali tidur, Umayyah telah membunuh mereka berdua sebagai balasan terhadap kekejaman yang mereka lakukan terhadap kumpulan Qurra. Kemudian Umayyah telah terjumpa sehelai surat jaminan keselamatan dari Rasulullah SAW. Ternyata Umayyah telah tersilap. Umayyah kembali ke Rasulullah SAW dan memberitahu apa yang telah berlaku. Rasulullah SAW berkata, kamu telah membunuh 2 orang yang telah aku beri jaminan. Sekarang aku perlu membayar wang tebusan. Maka Rasulullah SAW kemudian bersama beberapa sahabat pergi mendapatkan Bani Nadir Yahudi. Ini kerana mengikut perjanjian Madinah, Wak Yahudi akan membantu dalam hal wang tebusan darah. Wak Yahudi Bani Nadir bersetuju untuk membantu. Namun Bani Nadir mahu menggunakan peluang ini untuk membunuh Rasulullah SAW. Mereka merancang untuk menjatuhkan satu batu yang besar apabila Rasulullah SAW berada di dalam rumah mereka. Rasulullah SAW mengetahui rancangan mereka melalui wahyu. Serta-merta Rasulullah SAW bangun tanpa berkata apa-apa dan meninggalkan mereka. Setelah sekian lama, para sahabat kembali mendapatkan Rasulullah SAW yang sudah lengkap memakai baju perang. Mereka bertanya, kenapa Rasulullah SAW tiba-tiba menghilangkan diri? Maka Rasulullah SAW pun memberitahu rancangan jahat mereka. Akibat dari itu, Rasulullah SAW telah mengutuskan Muhammad ibnu Maslamah untuk membongkar rancangan jahat Bani Nadir
Dan kerana itu, Rasulullah SAW tidak mempunyai pilihan lain selain dari menghalau mereka. Mereka diberi tempoh 10 hari sahaja. Berita telah sampai kepada Abdullah ibnu Ubay, iaitu ketua puak munafikun. Abdullah Ubay segera mendapatkan Bani Nadir dan menyeru Bani Nadir agar bertahan. Abdullah telah memberikan janji akan membantu Bani Nadir untuk menentang Rasulullah SAW. Percayakan janji-janji kosong Abdullah bin Ubay, Bani Nadir memutuskan untuk bertahan. Rasulullah SAW kemudian telah mengepung mereka. Pada mulanya, mereka Bani Nadir yakin dapat bertahan. Ini kerana perkampungan mereka mempunyai makanan dan air untuk bertahan dengan waktu yang lama dan mengharapkan pasukan Muslim akan berputus asa dan meninggalkan mereka. Bani Nadir mempunyai ladang-ladang tanaman yang luas dan subur. Ia adalah salah satu kebanggaan mereka. Rasulullah SAW telah mengarahkan ladang-ladang mereka dibakar. Apabila ini berlaku, Bani Nadir merasa amat tertekan melihatkan hasil tanaman mereka musnah. Akhirnya Bani Nadir bersetuju untuk menyerah diri. Mereka menawarkan diri untuk meninggalkan kampung mereka dan dibenarkan mereka membawa harta mereka. Rasulullah SAW bersetuju dengan syarat mereka tidak boleh membawa keluar senjata mereka, harus ditinggalkan, dan hanya boleh membawa muatan seekor unta sahaja. Dikisahkan mereka telah memecahkan pintu dan tingkap rumah mereka untuk dibawa bersama. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka. Pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah. Kamu, wahai umat Islam, tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat. Dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka dari azab Allah. Maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar. Maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Surah Al-Hajj ayat kedua. Antara harta peninggalan adalah tanaman kurma dan ladang. Rasulullah SAW telah diberikan hak untuk mengagihkan hasil rampasan. Maka harta peninggalan telah dibahagikan di kalangan muhajirin dan kini kedudukan kewangan muhajirin kembali pulih kerana mereka kini mempunyai rumah sendiri dan hasil tanaman mereka sendiri. Dua orang Ansar yang mengadu kemiskinan juga diberi agihan, iaitu Abu Dujanah dan Sa'al ibnu Ahnif. Tentera Muslim menang pada perang Badar dan tentera musyrikin menang pada perang Uhud. Maka kini mereka akan bertemu lagi pada tahun berikutnya yang juga digelar sebagai temu janji Badar. Abu Sufyan telah mengumpulkan 2,000 orang tentera dan bergerak meninggalkan Mekah. Namun setelah separuh perjalanan, Abu Sufyan berkata kepada pengikutnya, ia adalah sesuai untuk kita keluar berperang pada tahun yang mendapat hasil tanaman yang baik. Tetapi tahun ini hasil tanaman tidak begitu baik. Aku akan patah balik dan menasihati kamu juga berpatah balik. Rasulullah SAW keluar bersama tentera Muslim, tetapi setelah mendapati tentera musyrikin tidak datang untuk beberapa hari, Rasulullah SAW juga kembali. Pada suatu hari, salah seorang dari kalangan muhajirin telah bertelagah dengan seorang Ansar berhampiran sebuah telaga. Keadaan menjadi agak buruk apabila kedua-dua telah memanggil penyokong masing-masing sehingga hampir cetus pergaduhan di antara muhajirin dan Ansar. Rasulullah SAW terpaksa datang meleraikan sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Apabila Abdullah ibnu Ubay mendapat berita tersebut, beliau telah berkata, adakah ini benar? Inilah akibatnya kamu menerima dan sanggup berkongsi harta dengan kaum muhajirin. Sekiranya kamu dahulu tidak memberi mereka layanan, tentunya mereka akan beredar ke tempat lain. Abdullah sebenarnya mahu menghasut orang Ansar untuk menghentikan bantuan kepada kaum muhajirin. Kata-kata beliau telah didengari oleh Zaid ibn Al-Arqam dan dia telah mengadukannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian memanggil Abdullah bin Ubay, bertanya, adakah benar beliau berkata begitu?
Abdullah berbohong dengan menafikannya dan ini telah membuat Zaid dalam keadaan yang sukar kerana ia umpama Zaid telah berbohong. Selang beberapa ketika, turun ayat Al-Quran dalam surah Munafiqun menyatakan kebenaran. Maka Rasulullah SAW telah memberitahu Allah mengesahkan aduanmu dan kamu berkata benar. Dalam satu ekspedisi untuk menentang Bani Mustalik, Aisyah, isteri baginda telah diundi untuk turut bersama mengiringi baginda. Ini kerana selalunya Rasulullah SAW akan membawa salah seorang isteri dalam ekspedisi baginda. Dalam perjalanan pulang, rombongan Rasulullah SAW telah berhenti pada suatu tempat. Aisyah menceritakan, sementara sedang berhenti, aku telah pergi menunaikan hadas. Dan apabila aku pulang, aku mendapati rantai leherku tercicir. Maka aku kembali pergi mencari rantaiku. Setelah aku mendapatinya dan pulang ke tempat perkemahan, aku mendapati semua orang telah beredar. Jadi, aku tunggu di situ kerana aku pasti mereka akan kembali mencariku. Salah seorang sahabat bernama Safwan ibnu Mu'aqqal telah lalu di situ. Safwan telah membenarkan Aisyah menaiki untanya dan bergerak bersama memasuki kota Madinah pada siang hari dan ramai yang telah memerhati. Maka puak munafik pun mula bersangka buruk dan menuduh Aisyah telah menjalinkan hubungan terlarang. Aisyah setelah tiba di Madinah, beliau telah jatuh sakit selama beberapa hari. Pada ketika itu, fitnah mengenai hubungan beliau tersebar sedangkan Aisyah tidak menyedari akan penyebaran fitnah itu. Sehinggalah suatu hari apabila Aisyah keluar buang air, beliau keluar bersama seorang saudara dan pada ketika itu hampir terjatuh kerana terpijak kain jilbab dan saudaranya telah melatah sambil berkata, "Semoga Mistah dibinasakan." Aisyah bertanya, "Kenapa berkata begitu pada salah seorang yang telah menyertai perang Badar?" Mistah adalah salah seorang pembawa berita, maka saudaranya menceritakan fitnah itu. Aisyah merasa terkejut dan amat tidak percaya. Aisyah sebelum itu tidak tahu apa yang berlaku walaupun dia merasa agak ganjil kerana setiap kali apabila Nabi datang, dia akan hanya bertanya apa khabar dan tiada perbualan lain. Setelah Aisyah menyedari apa yang berlaku, Rasulullah SAW pulang, tetapi masih sama. Rasulullah SAW hanya bertanyakan khabar. Aisyah tidak dapat menahan lagi, lantas meminta kebenaran untuk pergi ke rumah ibu bapanya. Setelah sampai ke rumah ibunya, Aisyah segera bertanya kepada ibu, "Adakah betul fitnah itu telah tersebar?" Ibunya menjawab, "Bawa bertenang Aisyah, kerana jika tidak dikawal dengan baik, khawatir akan menyebabkan madu yang lain berkata-kata." Maka Aisyah pun berkata, "Subhanallah, maka benarlah ia." Dua orang Ansar tiba ke rumah mereka menemani Aisyah. Aisyah berada dalam keadaan yang sangat sedih dan kemurungan. Beliau menangis sepanjang hari sehingga aku merasakan buah pinggangku sudah mahu rosak. Ibu bapa beliau menemani beliau dan berada dalam keadaan sedih juga, sehingga dua perempuan Ansar serta ibu bapaku juga turut menangis. Dan pada hari berikut, Rasulullah SAW datang dan mula berkata-kata seperti memberi khutbah. "Wahai Aisyah, aku telah mendengar berita. Sekiranya benar kamu bersalah, maka bertaubatlah dan Allah akan menerima taubat hambanya. Tetapi sekiranya kamu tidak bersalah, Allah akan membersihkanmu." Nabi tidak yakin bahawa Aisyah tidak bersalah. Selepas itu Aisyah bertanya kepada ibu bapa beliau, "Apakah kalian tidak akan menjawab apa-apa?" Ibu bapanya menjawab, "Demi Allah, kami tidak tahu apa yang hendak dikatakan." Aisyah terus menangis lagi. Kemudian Aisyah menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memohon keampunan daripada perbuatan yang engkau maksudkan itu. Aku bersumpah sekiranya aku mengakui apa yang mereka katakan, sedangkan Allah tahu aku tidak bersalah, aku akan hanya membenarkan mereka. Dan sekiranya aku menafikannya, kamu tidak akan mempercayai aku." Kemudian Aisyah berkata, "Aku akan terus bersabar dan memohon bantuan Allah." Kemudian sebelum Rasulullah SAW meninggalkan tempat duduk beliau, wahyu pun turun dan Rasulullah SAW diselimutkan dan kepalanya dibaringkan di atas bantal. Sedang aku menyaksikan, aku tidak merasa risau kerana aku tidak bersalah dan Allah tidak akan menzalimiku. Tetapi aku bersumpah melihat ibu bapa aku yang kelihatan hampir putus nyawa kerana risaukan apa yang akan berlaku. Setelah tamat penurunan wahyu, Rasulullah SAW bangun dan muka beliau berpeluh.
Baginda menyapu muka beliau dan berkata, "Bergembiralah Aisyah. Allah Maha Besar dan Allah Maha Agung telah membersihkan namamu." Aisyah berkata, "Alhamdulillah." Dalam satu riwayat, ibu bapa beliau berkata, "Pergilah kepada Rasulullah dan ucapkan terima kasih." Aisyah berkata, "Tidak, aku akan hanya berterima kasih kepada Allah." Aisyah masih tersinggung.